Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Pelaksanaan transformasi digital memudahkan lagi penyampaian maklumat berasaskan keperluan rakyat. Pendekatan menerima cadangan dan saranan strategik amat penting bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk terus berkembang maju seiring dengan arus globalisasi dan transformasi digital. ...85 pelajar termasuk 42 pelajar perempuan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Bolkiah diraikan pada Majlis Khatam Hafaz 30 Juz Al-Quran. Majlis diadakan pagi tadi di institut berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis Khatam Hafaz 30 Juz Al-Quran bagi para pelajar Institut Tahfiz merupakan acara tahunan bagi meraikan pencapaian penting setiap pelajar dalam mengkhatamkan hafazan 30 juz sebelum mereka menamatkan pengajian. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya sedang dan akan melaksanakan transformasi digital dan inovasi perkhidmatan dalam memacu tadbir urus yang lebih efisien, telus, berintegriti dan citizen-centric. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri berkata melalui platform seumpamanya, Kementerian berpeluang menyampaikan maklumat terkini mengenai dasar-dasar inisiatif serta perkhidmatan baharu yang digubah berasaskan keperluan rakyat. Berucap pada perasmian kenali kementerianku, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman menjelaskan, transformasi digital yang dilaksanakan antaranya kenderaan bomba baharu lengkap dengan teknologi moden, pelaksanaan inisiatif sistem berteknologi digital Jabatan Penjara, penggunaan aplikasi mudah alih dalam pengurusan bencana. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK juga giat meluaskan penggunaan khidmat digital. Transformasi digital yang sedang dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui penggunaan sistem e-gate di pintu masuk lapangan terbang antarabangsa Brunei. Inovasi ini memendekkan masa pemeriksaan imigresen, meningkatkan pemeriksaan keselamatan dan menjadikan proses keluar masuk lebih selesa dan efisien. Diadakan selama 3 hari sehingga 26 November, pengisian acara termasuk program Bual Bicara iaitu interaksi dengan orang ramai termasuk pihak-pihak berkepentingan serta jualan pengusaha satu kampung satu produk 1K1P, produk insaf daripada Jabatan Penjara dan Aftercare Support Association dan produk usahawan tempatan. Juga diselajurkan pelancaran kedai kampung, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung MPM Kasat. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Muhibah, Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Brakas. Sesi muzakarah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara tidak seharusnya tertumpu kepada perbincangan mengenai isu-isu atau cabaran sedia ada. Sebaliknya, penumpuan harus diberikan kepada cadangan serta saranan strategik yang dapat menyumbang kepada pembangunan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri khasnya dan negara amnya, sama ada untuk jangka masa pendek, sederhana mahupun panjang. Perkara itu ditegaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, semasa mempengerusikan sesi muzakarah antara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Sesi diadakan pagi tadi di Jabatan Daerah Brunei dan Muara Berakas. Pendekatan sebegini amat penting bagi membantu Kementerian ini dan negara Brunei Darussalam secara keseluruhan untuk terus berkembang maju seiring dengan arus globalisasi dan transformasi digital dalam usaha kita mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035. Sesi muzakarah bertujuan mengongsikan inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan serta perancangan-perancangan strategik Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Ia juga sebagai percambahan fikiran mengenai apa jua perkara atau isu ke arah kesejahteraan rakyat dan penduduk serta kemakmuran negara. Politeknik Brunei memeterai kerjasama dengan Association of Chartered Certified Accountants ke arah meningkatkan kualiti akademik dan persediaan profesional pelajar. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Ke arah meningkatkan kualiti akademik dan persediaan profesional pelajar, Politeknik Brunei PB memeterai kerjasama rasmi dengan Association of Chartered Certified Accountants ACCA melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Majlis penandatanganan berlangsung petang tadi di kampus PB. Hadir menyaksikan penandatanganan Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. MOU ditandatangani oleh Pengeran Dr. Saiful Baharin bin Pengeran Haji Duraman, Pemangku Pengarah PB dan Ang Wen Ho, Peneraju Hubungan Pendidikan ACCA Maritim Asia Tenggara. MOU dihasrat mewujudkan, memupuk dan membangunkan kerjasama dalam bidang profesion, perakaunan dan percukaian serta penyelidikan, pendidikan dan program latihan yang berkepentingan bersama. Tujuh peserta kursus asas pemandu pelancong ke-17 anjuran bersama Jabatan Kemajuan Pelancongan dan Kolej Perniagaan Laksmana menerima sijil. Penyampaian sijil diadakan di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Awang Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Kursus asas pemandu pelancong antaranya meningkatkan dan memantapkan kemahiran seorang pemandu pelancong dalam memberikan perkhidmatan berkualiti dan memenuhi kehendak piawaian yang ditetapkan. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB petang tadi menerima lawatan rasmi daripada Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan, Kementerian Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura. Tuan Yang Terutama Profesor Madya Dr. Muhammad Faisal Ibrahim sedang dalam rangka lawatan ke negara ini selama 2 hari. Mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama ialah Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB, Awang Haji Syamsul bin Haji Umar, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama dan Awang Haji Muhammad Albi bin Haji Ibrahim, Ketua Bahagian Perhubungan Awam, Antarabangsa dan Mabims. Juga diadakan perbincangan terbuka untuk bertukar-tukar pandangan, berkongsi pengalaman serta amalan terbaik dalam memperkasa sistem pendidikan Islam. Pertandingan di K. Syarafil Anam bagi pegawai masjid, ahli jawatankuasa takmir masjid,
Muslimah Masjid, Jemaah Masjid, Belia dan Beliawanis Masjid seluruh negara berlangsung pagi tadi sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertandingan diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Johan kategori lelaki Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait A, manakala Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar muncul Johan bagi kategori perempuan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid. 38 kumpulan mewakili masjid di seluruh negara menyertai pertandingan tersebut bertujuan menggalakkan peserta untuk terus mempelajari dan menguasai lagu-lagu dikir. Panduan pemakanan sihat dan panduan aktiviti senaman antara yang diserapkan dalam program panduan memelihara kesihatan yang baik. Program buat julung kalinya dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dengan kerjasama Pusat Promosi Kesihatan. Program aktiviti fizikal khusus bagi golongan muslimah bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga gaya hidup sihat melalui pemakanan dan pergerakan yang sesuai dengan usia. Program diadakan di Pusat Promosi Kesihatan. Melalui penganjuran program ini, ia diharap dapat memberi kemudahan serta keselesaan untuk terus beribadah dengan lebih khusyuk dan tenang. Kerja penggantian injap tangki air loji rawatan air Bukit Barun peringkat 4 dan 5 akan dilaksanakan pada 2 Disember. Menurut Jabatan Kerja Raya, kerja-kerja penggantian injap tangki air loji rawatan air Bukit Barun peringkat 4 dan 5 yang dijadualkan esok 25 November 2025 kini dijadualkan kepada 2 Disember 2025. Kerja penggantian akan mengambil masa sekitar 12 jam. Berikutan itu, beberapa kawasan akan mengalami bekalan air yang terjejas atau tekanan air rendah. Kawasan terjejas Mukim Brakas A, Mukim Brakas B, Mukim Gadong A, Mukim Gadong B, Mukim Kota Batu, Mukim Pengkalan Batu. Mukim Lumapas, Mukim Kilanas, Mukim Kianggeh. Tangki dedap mata-mata, tangki mata-mata, tadahan melabau, tadahan pulai. Tadahan diplomatik, tadahan belimbing dan tadahan Sungai Hancing. Sementara itu, beberapa lokasi tangki biru juga disediakan. Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN kali ke-14 diteruskan hari ini dengan beberapa acara. Pagi tadi diadakan penyampaian hadiah bagi larian atlet lelaki bagi 800 meter dan 3000 meter. Acara berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah.
Penyampaiannya disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Larian 800 meter dan 3,000 meter masing-masing dimenangi oleh atlet dari Filipina. Acara diteruskan dengan peringkat separuh akhir larian 400 meter perempuan dan lelaki. Sementara itu, di sebelah petang, acara olahraga diadakan perlawanan akhir dan penyampaian hadiah bagi acara urujam lembing, lompat jauh, 110 meter lari berpagar, larian 400 meter, 4 kali 100 meter dan 1,500 meter. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan. Acara urujam lembing perempuan tempat pertama dimenangi oleh Thailand. Johan bagi acara lompat jauh perempuan dimenangi oleh Indonesia. Johan bagi acara 110 meter lari berpagar disandang oleh Thailand, manakala Johan bagi acara larian 400 meter perempuan dimenangi oleh Filipina. Sementara Johan bagi acara larian 400 meter lelaki dimenangi oleh Thailand. Bagi acara badminton ASG ke-14, perlawanan akhir bagi pasukan lelaki dan pasukan perempuan peringkat Liga berkumpulan berlangsung di Sekolah Sukan Kampung Pulai. Pasukan Indonesia mendapat pingat emas bagi pasukan lelaki setelah menewaskan pasukan Malaysia, sementara pasukan Brunei Darussalam dan pasukan Filipina masing-masing mendapat pingat gangsa. Bagi pasukan perempuan, pingat emas diraih oleh pasukan Indonesia selepas mengalahkan pasukan Thailand. Pingat gangsa dimenangi pasukan Filipina dan pasukan Malaysia. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Nizam bin Datuk Peruka Haji Ismail, Timbalan Setiausaha Tetap Perundangan Antarabangsa dan Penyelidikan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Acara Sukan Bola Keranjang ASG ke-14 pula diteruskan hari ini di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah. 2 perlawanan bagi kategori perempuan diadakan. Perlawanan pertama menyaksikan pasukan Malaysia menentang pasukan Singapura. Perlawanan diteruskan dengan pertemuan antara pasukan Brunei Darussalam dengan pasukan Indonesia. Sementara itu, acara bola jaring ASG ke-14 diadakan pagi tadi melibatkan pasukan Brunei Darussalam. Perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah. Dalam pertemuan ini, pasukan negara tewas kepada pasukan Malaysia dengan keputusan 12 berbalas 68. Pada perlawanan sebelah petang, pasukan Thailand mengalahkan pasukan Filipina. Dalam acara renang yang berlangsung di Kolam Renang Kebangsaan Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas, 6 kategori berlangsung pada sebelah petang dengan mempertandingkan 6 pingat emas. Dalam kategori kuak kupu-kupu 100 meter lelaki, pingat emas diraih oleh atlet Indonesia. Kategori kuak kupu-kupu 100 meter wanita pula, pingat emas diraih oleh Thailand. Dalam acara gaya bebas 200 meter lelaki, Indonesia meraih pingat emas. Indonesia juga meraih pingat emas dalam kategori 200 meter gaya bebas wanita dan acara kuak dada 100 meter lelaki. Bagi acara kuat dada 100 meter wanita, Singapura meraih pingat emas. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Haji Zainal Abidin Haji Kipli, Pengarah Jabatan Kenaziran Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan.